zoom sikit. Alright guys, so hari ni bersamaan dengan 22 hari bulan. Macam korang semua tahu, sekarang ni kita orang yang tinggal dekat area KL dan Selangor, kita tengah jalan PKPB, di mana sekarang ni posisi dah lebih ketat lah kalau macam dulu. Waktu PKPB sebelum ni, pada awal bulan 10 ni, kita orang boleh keluar lagi, kita orang boleh keluar pergi makan. But sekarang ni dah keluar notis memang tak boleh keluar, dan andai kata kalau kita nak rentas negeri, memang kita kena buat COVID test. So memandangkan keadaan tak mengizinkan untuk aku keluar buat sale and everything, so sekarang ni aku decide untuk aku buat video dah. Aku nak buat video berkenaan dengan little bit berkenaan dengan takaful lah. So waktu pada tahun ni aku dapat banyak request daripada orang tanya macam mana kita nak buat survey. Ramai orang PM aku lah minta aku punya survey form, macam mana aku buat survey and everything. And kebanyakannya aku share lah dengan dia dekat WhatsApp. Tapi aku find out susah untuk aku share dengan diorang menggunakan WhatsApp. Yelah, sebab WhatsApp usually aku akan share depan-depan lah. So depan-depan ni dia lebih mudah lah untuk aku ajar diorang. Dia, it's not ajar lah, dia lebih kepada share lah kan. So untuk hari ni, memandangkan aku dah tak boleh keluar rumah, so aku buat video je. Aku minta maaf kalau video aku ni a bit macam awkward, nampak tak lawa and everything, sebab aku lama tak shoot video. So sekarang ni aku nak shoot balik. So let's go guys, aku share dengan korang macam mana aku nak buat, macam mana aku buat survey form, and macam mana dengan survey form ni aku dapat close case and aku dapat pergi trade lah. Alright guys, so pertama sekali, benda yang pertama sekali korang kena ada, of course, pertama adalah survey form. So korang kena ada survey form lah. Survey form ni pula adalah terpulang kepada korang. Korang nak guna survey form yang mana? Sebagai contoh, macam dekat company aku sendiri, AIA lah. AIA diorang akan ada survey form. Diorang ada sediakan survey form kepada ejen-ejen baru yang tak tahu nak buat apa. Usually dekat AIA diorang ada sediakan dua jenis survey form lah. Pertama adalah survey form jenis medical. Kedua adalah survey form berkenaan dengan critical illness, sakit kritikal lah. But aku pernah guna survey form tu, cuma berdasarkan aku rasa jiwa aku kurang sesuai lah. Sebab aku ada survey form aku sendiri. Macam mana aku nak share dengan korang aku punya survey form? Aku dah lama dah tak buat survey form ni, tapi aku boleh share lah dengan korang macam mana aku buat survey form ni. Macam to be honest, tahun ni aku tak buat langsung. Sebab tahun ni aku banyak fokus pada kaedah lain, sebab survey form aku dah reti dah. So aku try untuk aku ni seorang yang suka untuk mencuba benda baru. Alright. So untuk tahun ni apa yang aku buat adalah aku try untuk cebukan diri dalam kaedah digital marketing, especially on Facebook ads dan personal branding. So in this year aku banyak fokus pada situlah. Tapi disebabkan banyak yang tanya aku berkenaan dengan survey form, so aku share je lah dengan korang macam mana yang aku buat. Alright, yang pertama sekali, apa yang korang kena ada, of course, survey form. Survey form yang aku buat adalah survey form, dia lebih kepada general punya survey form. Alright, apa yang ada dalam aku punya soalan survey form? Yang pertama sekali, of course, tajuk lah. Tajuk survey form aku selalunya akan buat program pengurusan aset lah. So bila orang tanya, contohlah bila aku approach orang dekat kedai makan ke, ataupun dekat booth, ataupun dekat mana-mana, parking lot ke, bila orang tanya ni survey untuk apa, aku akan jawab ini adalah survey untuk kita tahu orang yang ada dekat sini bagaimana mereka menguruskan aset diorang. Kita petik lah, sebagai contohnya kalau kita dekat Shah Alam, kita cakap macam ni, okay, actually saya Ghazali, saya ditugaskan oleh company saya untuk buat survey dekat kawasan Shah Alam ni, bagaimana orang Shah Alam ni menguruskan aset diorang. So aku akan buat macam tu, and based on aku punya pengalaman, bila aku cakap macam tu tak akan ada masalah lah. Usually orang akan okay je. Kalau tak okay pun orang macam, oh minta maaf saya nak rush. Itu je, tak pernah lagi orang petikan kenapa nak kena buat survey, kenapa nak kena ni. Tak ada, pengalaman aku tak ada lah. Usually orang akan jawab ataupun orang akan reject lah. So idea tu. So tu pertama adalah dari segi tajuk. Yang kedua adalah dari segi soalan. Alright. So dulu waktu mula-mula aku jadi ejen, soalan survey form ni kita cipta, maknanya aku dengan kawan-kawan aku lah, kita design satu survey form berdasarkan macam mana kita nak buat orang tu boleh close on spot. So that's kita punya main goal lah. Macam dulu kita ada 5 soalan based on kita orang punya produk jugalah.
Tetapi memandangkan sekarang ni kita dah improve daripada masa ke semasa, sekarang ni kita dah tak ada 5 soalan, kita hanya buat 4 soalan saja. So soalan pertama aku akan tanya, anda bekerja di sektor kerajaan, swasta, berniaga ataupun tidak bekerja. Tidak bekerja ni tergolong untuk siri rumah dan pelajar lah. Soalan pertama. Soalan yang kedua aku akan tanya, adakah anda pengguna kad kredit? Alright, aku go through dulu soalan. Nanti aku akan bagi tahu kenapa aku tanya soalan ni. Yang ketiga pula aku akan tanya, sudahkah anda membuat simpanan? Tak ada soal. Lepas bawah tu aku akan listkan beberapa jawapan. Pertama adalah, sudahkah anda membuat perlindungan kesihatan pertama. Kedua, perlindungan pendapatan. Ketiga, perancangan persaraan. Keempat, ASB. Kelima, tabung haji. Seterusnya, pendidikan anak-anak. Last sekali aku buat lain-lain, tak silap aku. Bila aku tengoknya. Betul lah. Aku buat semua benda tu. Dan last sekali, soalan yang keempat, aku akan tanya, berapakah anggaran pendapatan kasar anda? So pendapatan, usually kita faham, kalau macam korang yang tengok video ni, korang dah memang biasa jumpa dengan klien, korang dah biasa dengan jumpa dengan orang. Korang akan perasan yang usually bila kita jumpa dengan orang ni dia a bit susah nak dedahkan dia punya gaji, dia punya income. Sebab benda tu a bit sensitif. Sedangkan kadang-kadang kalau kita perasan, kalau kita tanya kawan kita yang dah rapat pun, kita tanya gaji dia pun dia tak nak sebut. Faham tak? Dia kata adalah sikit. So bayangkan kawan sendiri pun nak bagi gaji susah, apatah lagi orang yang korang baru kenal, yang korang nak survey, stranger lagi susah orang nak bagi tahu gaji. Betul kan? So yes, agree, aku faham benda tu. Tapi that's why dalam borang survey kita kena tulis perkataan anggaran yang pertama. Kedua, kita kena tulis pilihan-pilihan gaji. Alright, so pilihan gaji pertama aku akan buat yang aku cakap cepat sangat lah. Alright, pilihan gaji yang pertama aku akan buat 2,000 ke bawah. Lepas tu 2,100 sehingga ke 5,000. Lepas tu aku akan buat 5,001 sampai ke 10,000 dan 10,000 ke atas lah. So aku akan bagi beberapa option dekat klien berapa diorang punya tu. Diorang akan tick lah. Kalau klien tu still tak nak bagi tahu diorang punya gaji, diorang rasa macam sensitif, kita bagi tahu je. Kita cakap je dengan dia, oh tak ada masalah, cik tick je mana-mana yang cik rasa selesa nak tick. Kita ambil kasar je sebab saya diarahkan untuk habiskan borang survey ni. Jadi tak apa, cik tick je. Itu apa yang aku buat lah. Sebab aku akan minta dia belas ihsan lah, semata-mata untuk habiskan aku punya borang survey ni. Usually walaupun dia tak nak bagi tahu gaji dia, tapi dia akan tick mana yang terdekat. So okey lah benda tu. Usually pengalaman aku tak pernah kena marah lagi bila aku buat tanya pasal gaji ni. Dan aku tak pernah lagi kena marah bila aku push prospect untuk tick berapa gaji dia. So that's benda yang pengalaman aku lah. So itu dia. So aku sekarang ni pula aku nak go through satu persatu function soalan ni. Alright. Yang pertama soalan dia adalah, anda bekerja di sektor mana? Swasta, kerajaan, sendiri ataupun tidak bekerja. Sebab kalau dekat sini kita tahu, bila kita tahu dia bekerja dekat mana, swasta, kerajaan, tak bekerja ataupun dia bekerja sendiri, kita tahu dekat mana yang kita boleh attack secara umum ni lah, bukan secara spesifik. Aku ambil sebagai contoh, kalau dia kerja kerajaan. Kalau dia kerja kerajaan, sememangnya dia ni dah tak concern lagi berkenaan dengan medical card. Of course, kita faham, kita tahu, kita ni sebagai consultant, kita sebagai agent, kita tahu sebenarnya medical card ni penting, semua orang kena ambil. Sama ada kau government ke, kau dah ada protection company ke, kau kena ambil juga. Tetapi aku nak cerita berkenaan dengan realistically orang dekat luar sana. Kalau diorang kerja kerajaan ni, diorang dah tak fikir dah berkenaan dengan medical card. Sebab diorang tahu kalau diorang kerja government, diorang ditanggung oleh kerajaan. So diorang kalau korang approach dengan medical, diorang akan alright, korang akan tolak tepi. So korang kat situ korang dah boleh bear in mind satu benda. Alright. Kedua adalah swasta. Swasta pula kita tahu setengah swasta diorang sediakan medical benefit, setengah swasta diorang tak sediakan medical benefit lah. Especially syarikat swasta yang kecil lah. So syarikat yang kecil ni usually diorang tak ada medical benefit. Diorang tak macam syarikat besar. Sebagai contohnya macam syarikat GLC, Petronas, TNB, TM, di mana diorang ada good employee benefit. So kalau kita dah tahu diorang kerja dekat swasta, kita dah tahu kita boleh approach. Pertama, kita dah boleh approach medical card. Kedua, kita tahu dia ada EPF.
Dan kita boleh, dan diorang di EPF, diorang tiada pencen. So kita dah boleh attack berkenaan dengan persaraan lah, perancangan persaraan. Alright. So kalau sama juga dengan bekerja biasa dengan tidak bekerja. So kalau aku ambil sebagai contoh, kalau bekerja biasa, of course semua benda korang boleh attack. Korang boleh attack medical, korang boleh attack berkenaan dengan retirement planning, korang boleh attack berkenaan dengan diorang punya hibah ataupun anak-anak. So it's much more lah. So korang kena ingat, tahu, kenal klien before kita propose dekat klien. Alright. So itu adalah tips, itu adalah kenapa soalan nombor 1 aku tanya lah. So aku pergi pada nombor 2. Okay, nombor 2 ni adalah aku tanya adakah anda pakai kad kredit. So kenapa aku tanya untuk soalan kedua ni, adakah anda pengguna kad kredit? Aku nak tanya sebab aku tahu bila akan datang nanti, bila aku nak close dia, aku tahu aku boleh close guna kad kredit. Sebab korang kena tahu je, pemegang kad kredit ni buying power diorang tinggi. Bermaksud bila orang yang memegang kad kredit ni, usually tendensi diorang untuk spend duit diorang adalah tinggi. Tendensi diorang untuk diorang beli barang ataupun beli sesuatu adalah tinggi sebab diorang ada buying power, iaitu kad kredit lah. So pertama, aku tahu diorang ni adalah orang yang aku rasa senang lah close. Pengalaman aku lah kan. Pertama, aku tahu diorang ni adalah senang close. Yang kedua, diorang ni adalah aku tahu bila aku close nanti, aku boleh collect yearly punya payment lah. Kenapa nak collect yearly punya payment? Aku rasa aku tak payah terangkan kot. Aku rasa korang semua tahu yearly payment ni pertama nak hilangkan, nak kurangkan possibility untuk orang lapse. Lepas tu nak jaga kita punya presentasi. Dan ketiga, of course lah, commission lah untuk kita sebagai agent. So sekarang ni untuk soalan itu, soalan yang kedua. Untuk soalan ketiga pula, aku tanya dia, adakah anda membuat simpanan di... So ini pula, ini yang paling senang. Ini adalah soalan killer point. Ini adalah membuatkan aku nak approach dia. So ada beberapa soalan. Pertamanya tabung haji, aku buat ASB, perancangan persaraan, pelindungan kesihatan, pelindungan pendapatan, perancangan education planning. Education planning bahasa Melayu apa? Aku buat perancangan pendidikan. Lepas tu aku buat lain-lain lah. Oh, unit trust, sorry aku lupa dengan unit trust lah. Unit trust pasal aku buat lain-lain. Alright. Kenapa relevan yang aku tanya soalan ni? Soalan ni usually bila kita tanya dengan orang tak pernah lagi aku jumpa, ada pun dalam sepanjang 5 tahun lebih aku dalam industri ni, seorang yang tick semua. Tapi selain daripada tu, tak pernah lagi orang tick semua. Usually orang akan tanya, perlindungan pendapatan ni apa? Saya tak pernah dengar. Ataupun dia akan tanya, perlindungan kesihatan ni apa benda? Aku akan diorang akan tanya, ini apa benda, ni apa benda. Bila waktu survey, bila diorang tanya ini apa benda, aku akan terangkan secara brief saja ini adalah apa benda. Tapi aku akan bagi brief, kita panggil, make sure kita punya brief tu ada hook point. Apa itu hook point? Hook point adalah satu penerangan yang padat dan ringkas dan menarik minat dia dalam waktu yang sama. Alright, sebagai contoh, usually bila pengalaman aku boleh buat survey, ramai akan tanya, perlindungan pendapatan ni apa? So aku akan jawab, perlindungan pendapatan ni dia adalah satu program di mana program ni bila abang simpan, kalau sekarang kan abang ada gaji, contoh gaji abang 3,000, kalau akan datang nanti kalau abang tak bekerja, maksudnya gaji 3,000 ni abang still akan dapat. Pernah ambil tak program tu? Faham tak? So benda tu adalah simple, padat, at least klien dapat idea berkenaan dengan apa. And then benda tu akan membuatkan kalau klien tu betul-betul perlukan benda tu, dia akan automatik dia berminat. Sometimes ada klien akan cakap, benda tu boleh tak share? So automatik dia share. Alright. Tapi usually jarang lah macam tu. Usually orang akan buat, kata, saya tak pernah ambil lah, tak pernah dengar lah benda tu. Lepas tu kita cakap, tak pernah dengar, tak apa. So abang tak etik lah batik mana yang abang ambil. Right. So yang seterusnya adalah pendapatan. Of course lah, bila kita tahu pendapatan dia, lagi senang untuk kita approach dia. Maksudnya kita tahu berapa protection dia perlukan. Bukanlah secara spesifik, tapi kita tahu secara anggaran berapa yang klien tu perlukan untuk kita protect dia lah. So ini adalah 4 soalan. Selalunya dulu aku tanya 5 soalan, tapi soalan yang kelima ni aku buang sebab dia kurang relevan. So waktu mula-mula aku jadi agent, aku akan tanya dia, adakah dia seorang pembayar income tax. Sebab kenapa aku tanya soalan ni? Sebab aku nak buat satu point juga untuk aku bagi tahu yang kalau dia ambil medical ataupun education, dia dapat pengurangan income tax, dan daripada tu diorang boleh reducekan sikit. So macam sekarang ni, aku rasa kurang relevan sebab of course lah bila kita tengok daripada gaji pun kita dah tahu dia sama ada dia ni pembayar income tax ataupun tidak. Alright, so 3,000 ke atas selalunya kena bayar. Kalau tak kena bayar pun
either dia tak declare ataupun ada a few things lah yang dia terlepas pandang. Alright, so itu adalah cara aku tanya soalan survey lah. So macam mana dengan borang survey ni kita boleh macam mana dengan borang survey yang kita minta untuk buat survey ni, macam mana kita nak minta dia permission untuk kita share ataupun kita present produk kita dekat customer. Sebab mula-mula bila kita jumpa dengan dia kan, kita dah cakap dah kan, oh actually kita nak buat survey je, nak ambil seminit. Tapi kalau suddenly kita present dekat dia, kita share, nanti dia akan rasa macam, kau dah kenapa tadi survey? So tak boleh buat macam tu. Kena ada cara, kena ada seni untuk approach orang tu. Alright, sebab kita dah minta masa seminit, tiba-tiba kita present dah 20 minit. Mau mana orang tak marah? Kalau korang buat macam tu, memang kena tengah present tu mau kena marah. Sebab saya pernah kena. So that's why saya ubah cara saya. So apa saya akan buat? Saya akan gunakan ayat ni. Saya akan tanya dia lah. Pertama sekali, sebelum saya bagi tahu dengan dia apa-apa, saya akan tengok dekat soalan nombor 3, iaitu dekat mana dia buat simpanan. Saya akan tengok dekat mana yang dia tak tick. Alright, so saya akan tanya dia lah. Saya akan cakap macam ni. Contohlah, kelang kabut lah. Saya ambil sebagai contoh, kalau dalam soalan tu saya tengok dia tak tick pelindungan pendapatan, so saya akan tanyalah, oh abang memang tak pernah ambil pelindungan pendapatan yang sebelum ni? Dia akan jawab, oh tak pernah lagi. And then saya akan cakap macam ni, oh memandangkan abang tak pernah ambil lagi program pelindungan pendapatan, actually saya daripada AIA. AIA dia ada sediakan satu program, iaitu kita panggil program pelindungan pendapatan. Program pelindungan pendapatan ni, contohlah abang gaji sekarang 3,000, abang bekerja dapat gaji lah. Tapi akan datang kalau abang bertipu musibah, kalau abang tak mampu nak bekerja, tak dapat gaji 3,000, tapi kita mampu untuk bayar gaji abang 3,000 setiap bulan. Kalau saya ambil masa dalam 10 minit untuk saya sharekan abang berkenaan dengan program pelindungan pendapatan ni, boleh tak? Bam! Boleh, tak ada masalah. Automatic klien kata, oi, macam mana tu? Yes. Okay, sebelum korang nak kecam, sabar sekejap. Saya faham. Aku faham benda ni dia macam clickbait sikit. Ya, tak apa, tak ada masalah pun. Sebab kita bukan scam, kita bukannya tipu orang. Kita cakap benda yang tak boleh dapat. Apa yang aku cakap tadi tu semua boleh dapat, tapi by proper planning and by proper produk yang kita propose dekat dia. Waktu tu dia orang kata, oh macam ni. So automatic waktu tu kita boleh close on the spot. Itu adalah cara macam mana aku approach orang. Daripada aku orang tengah berjalan ataupun dekat booth, aku tahan, minta dia 1 minit untuk dia jawab orang survey, and lead kepada presentation 10 minit dan lead kepada closing. So closing ni aku rasa dah aku dah tak payah share lah, atau aku dah tak payah share lah. Closing ni macam biasa lah korang buat. Tapi kalau korang rasa nak aku share juga, komen dekat link bawah. So aku akan buat separate video berkenaan dengan closing. Aku nak share sikit a few pengalaman aku. Benda ni berlaku pada, aku rasa lama dah, tak ingat lah. Lama dah berlaku. Benda ni waktu aku buka booth dekat dekat Putrajaya, tak silap aku. Idea Putrajaya atau Melaka, aku tak berapa ingat. Waktu tu memang company aku ada buat satu booth, ada satu event. So dekat sana kita orang as an agent datang kat sana, just approach orang, and kita boleh gunakan facility booth kat situ lah. So ada satu akak ni, aku approach dia. So bila waktu aku approach dia, dia macam so defensive tau. Dia kata macam, oh saya busy, saya tak nak. Okay, tak apa. So apa aku akan cakap? Aku cakap dia waktu tu, cakap, oh tak lama kah? Sekejap je kak, last minute je. Tak sampai 9 minit je kak, ni akak ambil pen dan ada kertas ni, akak tik je. Sebab saya nak kena survey ni, saya nak kena habiskan survey saya dalam waktu tu aku jawab berapa? Aku cakap, oh dalam 50 survey kak, setengah sikit lagi kak, tolong saya tu. Akak tik je, tak susah pun. Lepas tu klien tu macam, prospek tu pula waktu macam, okey lah, tik je. Dia kata macam tu kan. So aku macam, okey, tik je. So bila dia tik, borak-borak lah, dari mana, kat mana, pergi kerja kat sini ke, jalan-jalan ke, dengan siapa je jawab kan. Lepas tu tak lama pun, tak sampai 10 minit pun aku tanya soalan tu, dalam a few second je lah kan. Lepas tu bila dia dah jawab tu, bila nak habis, bukan nak habis, waktu in the middle of dia jawab survey tu, aku cakap lah dengan dia macam, kak, macam susah je kak tu, tip dia tu apa kata akak duduk situ dekat je kak, akak duduk je, tak apa akak duduk kat situ, akak tip sampai duduk. So dia duduk, lepas tu dia tik lah. So sambil tu aku buat small talk. So macam tanya lah macam tu lah kan. So bila dah habis tu, aku akan tanya last sekali soalan. Aku akan tanya macam ni, aku akan guna ayat yang
aku share tadi lah. Aku cakap, oh kak, memang aku tak pernah ambil ni Oh, memandangkan akak tak pernah ambil yang ini, actually kita orang ada buat satu program, kita panggil program yang ini tu maksudnya yang dia tak ada tu lah kan, program ni. Kalau saya ambil masa 5 minit boleh tak kak untuk saya sharekan dengan kak berkenaan dengan program ni, sebab yelah kak pun tak pernah ambil. Lepas tu waktu tu klien tu dia macam senyum lucu, dia macam senyum orang kata apa macam senyum sindir. Lepas tu senyum sindir, so dia senyum lah dekat aku pun senyum lah balik, kata yelah kalau tak lama kat 5 minit je kak saya share. Lepas tu klien cakap boleh lah share. Aku share, and korang percaya ataupun tidak, daripada start aku tegur dia kata dia tak ada masa, dia kata saya bagi seminit je, and eventually aku close dia. Tapi waktu close tu yang kelakar je, waktu tu dia nak bayar cash lah kan. So waktu tu buka booth ada promosi and everything, waktu dia bayar cash pun dia bagi tahu aku, dia kata tadi saya kata saya tak nak dengar seminit je ni, tiba-tiba saya masuk pula. Dia kata macam tu kan. So aku pun gurau lah, dia kata tak adalah kak, sebab saya pun just share dengan kak apa yang kita ada. So memandangkan program ni pun membantu akak pada masa hadapan, jadi apa salahnya. So dia pun gelak. So eventually sampai sekarang ada klien aku. So itu adalah pengalaman aku share. Ada banyak lagi pengalaman, tapi itu adalah pengalaman yang aku ingat lah. Sebab dia kata waktu dia agresif tau, dia macam garang. So aku ingat sebab dia garang, dia kata dia tak suka kat agent, dia kata dia tak nak dengar everything. Tapi eventually aku dapat close. So alright, so aku harap tips yang aku share hari ni dapat membantu korang sedikit sebanyak macam mana untuk buat survey. Untuk kepada yang nak borang survey, aku rasa korang boleh buat sendiri kot. Sebab aku pun aku rasa korang boleh buat sendiri kot survey ni berdasarkan untuk video ni. Just korang tulis di atas tu, korang letak stamp company ataupun stamp korang punya agency, and then korang buat korang punya soalan yang sendiri. Alright, so I hope aku punya video ni dapat membantu sedikit sebanyak berkenaan dengan korang punya sales. Aku appreciate sangat kalau korang dapat bagi feedback dekat aku, macam mana korang punya aktiviti, macam mana korang punya feedback daripada klien ataupun prospek berkenaan dengan borang survey. Alright, boleh WhatsApp je aku ataupun boleh PM aku. Alright guys, itu saja. See you on video.